Okey. Okey. Ni tajuk kita hari ni lah. Kita akan sambung tajuk berkaitan dengan mutlak dan muqayyad pula. Okey, sebelum tu minta ni apa Daniel baca doa nak ya? Daniel. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina wa waffir alaina min ghazaili rahmatika ya arhamar rahimin. Kulli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey, terima kasih Daniel atas bacaan doa tadi. Okey. Biasalah awal-awal ni sebelum nak masuk Ustaz nak peringat kamu lah. Okey. Berusaha untuk masuk ke kelas, setiap kelas. Okey, untuk kelas kita ni Ustaz sentiasa mengharapkan kelas 5 kasir ni kelas kita lah sebagai contoh untuk sekolah Syed Ahmad ni. Kan? Jadi Ustaz sebagai guru kelas kamu juga mengingatkan, usahalah kalau cikgu buat kelas Google Meet tu, usahalah untuk masuk kan sedaya mungkin, kecuali lah ada halangan-halangan mungkin pergi hospital ke ataupun internet memang tak boleh nak masuk ke, itu cerita lain lah kan. Jadi Ustaz mengharapkan tu sebab Ustaz tak tahu, walaupun KPM kata kemungkinan bulan 9 nak sekolah, tapi kamu jangan harap sangat lah sebab Ustaz rasa sebab kes makin teruk kan, kes makin teruk. Jadi ada kemungkinan besar kita banyak akan menggunakan online je lah kan. Jadi kalau kita tak guna betul-betul jadi rugilah, takut Ustaz bimbang macam subjek Ustaz ataupun subjek guru-guru yang lain, kalau kamu tak masuk kamu terlepas lah kan. Takkanlah kami nak ulang balik, walaupun mungkin macam Ustaz okey lah kot, tak tahu lah orang lain rakam ke tak kan. Jadi kalau cikgu-cikgu lain kamu boleh bagi cadangan lah supaya rakam kan, dan siapa yang tak masuk kelas tu bolehlah tengok kan, ataupun orang yang dah masuk pun nak ulang kaji balik, nak tengok balik video rakaman kita ni, boleh tengok lah macam Ustaz upload dalam YouTube lah. Apa dia Syakirul? Tu saya ada share yang berita pasal kes dekat WhatsApp kelas kita. Dalam grup kelas Share apa? Share news. Diramal capai 24,000 kes positif. Yalah, dengan keadaan sekarang ni, dengan varian yang apa? Varian Delta, varian baru. Merebak tu. Ada varian baru lagi kan? Nama apa? Kalau yang latest Delta nama dia. Tu tak baru sangat. Ada baru lagi ni. Mari Ustaz baca. Lambada. Tahu Ustaz tak tahu, bini isteri Ustaz sebutnya. Kira ada mari ketua pengarah kesihatan pun sebut benda tu. Memang ni lagi dahsyat lagi lah. Dia dah tersebar ke 29 negara tu Ustaz. Kan, cuma dah ni Malaysia nak kena jaga apa? Kena jaga sempadan kita lah, jaga negara kita. Hak Delta dengan apa varian satu lagi tak ingat dah. Hak tu pun dah teruk dah ni kan. Okey, jadi kita nak tak nak kamu periksa, Ustaz rasa takkanlah nak periksa tahun depan cancel kan. Ustaz rasa memang periksa akan diteruskan juga. Cuma dia akan jadi bulan, itu dia sebut bulan 2 ke bulan 3 tak? Lebih kurang tu lah. Jadi masa kita memang bertambah lah setiap hari lah. Jadi kamu memang kena apa? Kena fokus lah. Jangan, pada Ustaz umur kamu ni, tingkatan 5 ni, kamu jangan fikir sangat benda lain. Kamu ingatlah otak kamu pelajaran je, utamakan yang tu dulu. Itulah kita kata benda yang paling penting lah hidup kamu sekarang ni kan. Jadi Ustaz mengharapkan lah kalau ada kerja apa-apa cuba elakkan, kecuali kalau cikgu bagi kerja lah WhatsApp tu tak apa, kamu boleh pada Ustaz masa tu fleksibel nak buat. Tapi kalau kelas ni payah sikit lah kan. Kelas ni memang dia online, dia kena masa tu lah kan. Kalau masuk kelas rakaman pun dia tak sama sebenarnya kan. Jadi sebab itulah Ustaz buat juga Google Meet, cikgu-cikgu boleh buat Google Meet. Sebab apa? Dia live dengan rakaman dia tak sama kan. Dulu Ustaz biasa buat kamu kan, buat rakaman dia tak sama sebab dia sehala kan. Kalau macam yang kita mengaji ni 2 hala ni, jadi kamu boleh tanya soalan kalau tak jelas dan sebagainya lah. Okey, kita tunggu ni tajuk yang susah jugalah ni kan. Tajuk usul fiqh ni memang payah sikit kan. Sebab apa? Sebab dia memerlukan sedikit kefahaman lah dan teknikal sikit. Jadi kamu nak kena bagi tumpuan lebih sikit lah. Nanti kalau tak faham pun boleh ulang balik ke, boleh tengok balik video yang Ustaz upload. Ustaz rasa Ustaz tak upload lagi yang teknik menjawab je, Ustaz tak upload lagi. Nanti tengok hari ni lah Ustaz upload sekali dengan video hari ni. Okey, bab yang kedua berkaitan dengan usul fiqh. Hari itu sebelum cuti itu kita dah belajar tentang am dan khas kan, tentang
macam mana apa dalil-dalil syarak, okey, dalil-dalil Al-Quran dan hadis kan, macam mana nak tengok dari segi umum dan juga dari segi khas dia, dari segi hukum, dia melibatkan nanti kepada hukum lah. Okey, kita tengok mutlak dengan muqayyad pula. Okey, yang pertama kita akan tengok apa, menyatakan pengertian lafaz mutlak dan muqayyad. Okey, yang kedua menerangkan hukum lafaz mutlak dan muqayyad. Okey, yang pertama tadi dia pengertian, yang kedua hukum. Okey, yang ketiga menganalisis perbezaan lafaz mutlak dan muqayyad dengan lafaz am dan khas. Okey. Okey, Ustaz nak tanya dulu, lagi 9 suku memang ada kelas Google Meet tak? Ustaz takut terlajak sikit lagi. Subjek apa lagi ya? 9 suku. Syakirul. Oh, Syakirul. Ada orang tak ni? Kau Ustaz Zim seorang je. Syakirul tak dengar. Daniel. 9 suku lagi Mac Ustaz. Oh, ada cikgu kata buat Google Meet lah. Yang tu tak pasti Ustaz, tak tahu. Tak pasti lah, tak apa. Nanti apa-apa kamu maklum kat Ustaz lah. Kot dia cikgu hantar dalam grup ke. Takut Ustaz terlajak sikit lagi. Okey. Kita terus. Okey, yang keempat dia lupa dah. Dengan lafaz. Okey, yang keempat menilai kepentingan penggunaan lafaz mutlak dan muqayyad dalam penetapan hukum syarak. Okey. Okey, kita pergi satu-satu lah. Okay, hari ni Ustaz Azhar terus Ustaz akan baca je lah Ustaz, cepat sikit. Suruh cepat sikit, kita nak jimatkan masa kan. Okey, pengertian lafaz mutlak. Okey, dia ada mutlak dengan muqayyad. Ni kita tengok dulu Ustaz akan terang hurai lagi panjang lah. Dari segi bahasa, bebas dan tidak terikat. Mutlak ni maksudnya mutlak lah. Mutlak ni dia macam umum juga sebenarnya. Dia bebas dan tidak terikat. Dia nak macam dengan am. Yang kita mengaji am, umum itu. Okey. Istilah dia, lafaz khusus yang menunjukkan satu atau beberapa perkara yang tidak tertentu dalam jenisnya secara menyeluruh tanpa dikaitkan dengan mana-mana sifat yang mengikatnya. Okey, mutlak ni maksudnya bukan salah lah Ustaz sebut am tadi, dia nak macam am tapi dia bukan am. Maksudnya apa? Dia lafaz khusus, okey, yang menunjukkan satu atau beberapa perkara. Okey. Lafaz khusus yang menunjukkan satu atau beberapa perkara. Okey, apa benda yang dia nak beza dengan muqayyad nanti? Dia tanpa apa? Tanpa dikaitkan dengan mana-mana sifat yang mengikat dia. Sebab lagi kita akan belajar muqayyad maksud dia terikat. Mutlak ni lawan kepada terikat lah. Maksudnya apa? Dia lafaz tu dia menunjukkan satu ada beberapa perkara. Kalau muqayyad, dia ada perkara yang mengikat dia. Nanti kita akan tengok lagi detail lah. Lah ni bila tengok ta'rif, kamu tak faham lagi lah. Okay, lagi kita akan tengok contoh-contoh, kamu akan nampak lagi lah. Okay. Contoh dia. Contoh dia lafaz rajulun. Bermaksud seorang lelaki merangkumi sejumlah lelaki tanpa ditentukan sifat lelaki itu. Oleh itu, lafaz rajulun membawa maksud menyeluruh dan tidak tertentu yang memasukkan semua jenis lelaki tanpa ditentukan sifat-sifat atau ciri-ciri dia. Contoh dia bagi rajulun lah. Rajulun ni maksud dia apa? Lelaki. Lelaki apa? Tak ada muqayyad lah. Maksudnya dia tak ada yang diterikat. Lelaki yang contoh dia kata lelaki perlih. Kan perlih tu diikat lah kan. Lelaki tu maksudnya umum lah. Kan lelaki sekolah Syed Ahmad. Kan maksudnya budak-budak lelaki, budak sekolah Syed Ahmad, tu jadi muqayyad lah. Adapun mutlak, maksudnya lelaki ni apa? Semua lelaki ya. Tak kira lah dia orang Perlis ke, dia orang Kedah ke, dia sekolah Syed Ahmad ke, apa ke, dia ni. Maksudnya dia tidak diikat. Mutlak ni maksudnya apa? Dia tidak diikat dengan maksud tertentu. Macam contoh ayat ni tak ada apa, tidak ditentukan sifat-sifat dia, ciri-ciri dia. Maksudnya sifat-sifat lelaki tu apa? Ciri-ciri lelaki tu apa? Maksudnya dia tak terikat. Dia mutlak lah. Kan, dia mutlak. Okey. Hukum lafaz mutlak. Okey. Hukum makna mutlak adalah terpakai apabila sesuatu lafaz datang secara mutlak
dalam satu ayat Al-Quran atau hadis selagi tiada dalil yang menunjukkan ia dikaitkan dengan mana-mana sifat dalam ayat Al-Quran atau hadis yang lain. Okey, maksudnya apa? Maksudnya makna mutlak tadi, lafaz mutlak tadi, kan contoh je saya kata laki tadi lah, dia sebut laki je. Dia tak ada ayat lain ataupun dalil lain, ayat Quran ataupun hadis yang kata laki tu dia. Laki kulit putih contoh. Kan? Lelaki kulit sawo matang. Kan? Maksudnya dia tak ada kulit putih ataupun sawo matang tu tak ada. Maksudnya laki tadi mutlak. Itu maksud lafaz mutlak. Yang itu yang dia kata apa? Tiada dalil yang menunjukkan ia dikaitkan dengan mana-mana sifat. Kan? Dalam ayat Al-Quran atau hadis yang lain. Maksudnya dalam ayat lain tak ada. Dia tak ada lafaz yang mengikat dia. Okay, jadi untuk umum yang awal ni, kamu nak faham dia? Maksudnya mutlak ni lafaz yang tidak diikat. Muqayyad, kita akan belajar lagi. Muqayyad pula lafaz yang diikat. Ingat yang tu dulu, nak bagi senang faham lah. Mutlak ni lafaz yang tidak diikat. Muqayyad pula lafaz yang diikat. Okay, kita tengok contoh tu. Tak salah contoh rajulun tu tak ada Al-Quran lah. Ni kita tengok contoh Al-Quran tu. Kan? Okay, contoh dia. Kamu dapat nampak kan? Amni nampak tak Amni? Nampak Ustaz. Okay, nak tengok dalam buku pun boleh juga kan. Kau surat 100 ni kan. Nak tengok dalam screen pun boleh. Kalau tak nampak, tak jelas dalam screen boleh tengok dalam buku lah. Okay, kau surat 100. Okay, contoh dia apa? Contoh dia firman Allah mengenai kafarah. Kafarah sumpah. Ni maksudnya denda orang yang bersumpah lah ni. Kan, untuk denda. Kafarah ni macam denda lah. Macam pun denda ataupun hukuman. Berkaitan dengan sumpah. Kafarah. Okey, Allah Ta'ala sebut la yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Okey. Maksud dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang tidak disengajakan untuk bersumpah, tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah yang kamu sengajakan dengan bersungguh-sungguh. Okey, mana sambungan ni? Sambungan kat atas ni kot. Okey, pada tadi ayat dia. Tak lupa dah. Maka kafarahnya adalah dengan memberi makan 10 orang miskin. Kan, orang yang sengaja sumpah tadi. Okey. Sumpah yang tak dibenarkan lah. Okay. Dengan apa dia punya kafarah dia? Memberi makan 10 orang miskin daripada jenis makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kamu. Atau memberi pakaian kepada mereka. Atau memerdekakan seorang hamba. Ni ayat apa? Pada surah Al-Ma'idah. Ayat 89. Okey, apa lafaz kat sini? Okey. Lafaz kat sini, lafaz raqabah ni. Tahrir raqabah. Last sekali, ayat dia panjang kan? Yang last sekali tu. Bebaskan hamba tu. Kan? Raqabah ni hamba lah. Okay, ialah apa dia? Raqabah ialah lafaz mutlak yang menunjukkan kesahihan membebaskan mana-mana hamba sama ada yang bersifat beriman atau kafir. Kan? Sebab apa? Sebab ada kafarah ayat lain, dia ada raqabah mu'minah. Nak bebas hamba apa? Hamba yang beriman. Tapi raqabah lah ayat ni, raqabah je lah. Dia tak ada mukminah. Dia tak ada sifat orang yang beriman. Jadi ini dia, raqabah ni maksud dia lafaz mutlak. Maksudnya apa? Nak bebaskan hamba orang Islam pun boleh, ataupun hamba tu orang kafir pun boleh. Sebab apa? Dia mutlak. Dia tidak diikat. Tu maksud dia. Jadi sama juga macam kita mengaji hari tu, am dan khas. Kamu ingat contoh dia je lah. Contoh dalam buku ni je. Kan? Ini dia punya senangnya SPM. Dia tak ambil contoh yang lain. Berbezalah kalau belajar diploma, ijazah ke, dia akan ambil je ayat mana-mana lah. Kan? Tapi untuk SPM kamu, dia berdasarkan buku teks je. Jadi kamu ingatlah contoh mutlak yang pertama apa dia? Tahriru raqabah. Kataan raqabah tu. Raqabah tu maksudnya lafaz mutlak. Yang maksudnya apa? Dia tidak diikat dengan apa? Beriman ataupun kafir.
dia tidak diikat dengan sifat orang yang beriman ataupun orang kafir. Nah, jadi bolehlah nak bebaskan hamba yang kafir pun boleh, nak bebas hamba yang beriman pun boleh. Sebab apa? Sebab ayat tu adalah mutlak. Tidak diikat. Ingat tu. Okay, itu yang pertama. Boleh tak tahu? Siapa dah ni? Nurin, boleh tak Nurin? Boleh. Payah tak? Payah nak faham tak? Boleh tak? Boleh sikit-sikit. Boleh sikit-sikit. Tengok. Bila dah tanya dia jadi sikit-sikit dah lah. Okay, tak apalah, pelan-pelan. Nanti kalau siapa tak faham tak boleh sikit tu okey lah kan. Maksudnya kalau tak faham langsung tu kena tanya lah. Tanya dia Ustaz, cubalah nak bagi fahamnya. Okey. Itu contoh yang pertama. Ini contoh yang kedua pula. Okey, contoh yang kedua. Ustaz ringkaskanlah, tak boleh nak baca semua ni. Okey, firman Allah mengenai perempuan-perempuan yang haram dikahwini. Ni apa? Mahram ni. Kan? Okey, ayat dia panjang lah kan. Surah An-Nisa ayat 23. Okey, nak fokus pada kita fokus kat ni. Yang tulisan merah ni lah. Wa ummahatu nisaikum. Okey. Apa dia? Tengok dalam perkataan yang terjemahan belakang sekali lah kan. Dan ibu-ibu mentua kamu. Ibu-ibu perempuan-perempuan kamu. Maksudnya ibu kepada isteri kita lah. Kan? Ibu kepada isteri. Jadi pada kita panggil mak mentua lah kan. Mak mentua. Okey. Lafaz wa ummahatu nisaikum ni mutlak. Dan menunjukkan pengharaman ibu mentua selepas akad nikah dijalankan tanpa ada syarat bersetubuh dengan perempuan yang dinikahi. Kan? Bila menikah dengan seorang perempuan, kan? Bila akad nikah sah, walaupun tak sempat bersetubuh, lepas tu kata tak sempat bersetubuh, terus talak, cerai. Kan? Mak mentua tadi, dia tetap mak mentua kita. Maksudnya apa? Kalau kita mai rumah dia, isteri kita tak ada contoh kan, dia tak perlulah nak pakai tudung kan, sebab dia mahram kita. Maksudnya apa? Kita tak boleh nak menikah dengan mak mentua kita. Maksudnya apa? Sebab ada syarat yang lain, dia syarat kena setubuh. Tapi hak ni tak ada. Kan? Ni panjang lah kalau Ustaz nak cerita detail ni. Sekali kalau kita kait hak lain jadi payah. Jadi lah ni nak mudah kamu ingatlah ayat ni. Tak payah hafal pun ayat ni kan. Dia akan naik ayat ni. Cuma kamu ingatlah perkataan ni. Wa ummahatu nisaikum ni, mak mentua tadi. Okay, dia lafaz mutlak. Sebab apa? Dia menunjukkan pengharaman ibu mentua selepas akad nikah dijalankan tanpa ada syarat bersetubuh dengan perempuan yang dinikahi. Maksudnya tak ada syarat setubuh dengan anak perempuan dia lah. Anak perempuan mak mentua tadi. Okay. Maksudnya apa? Dia tidak diikat. Tak tu panggil mutlak. Mutlak ni dia tidak diikat. Dia tidak diikat dengan apa? Dengan syarat bersetubuh dengan perempuan yang dinikahi tadi. Menikah aja, lepas tu tak ada bersetubuh, terus cerai. Mak mentua tadi tetap mahram dia. Dia sebab dia mahram tadi sebab apa? Sebab akad nikah. Bukan sebab disetubuhilah. Okey, terus. Yang ketiga, hadis pula. Okey, jadi kamu ingatlah ada dua contoh dah tadi. Contoh yang pertama tadi pada raqabah. Kan? Okey. Hamba ialah hamba. Okey, dia tak ada ikat dengan beriman ataupun kafir. Okey, yang kedua pula pada wa ummahatu nisaikum, mak mentua kan. Juga lafaz mutlak, dia tidak diikat. Maksudnya dia tak ada syarat bersetubuh dengan perempuan yang dinikahi. Yang tu lah, kamu ingat yang tu, tak ada masalah, dah betul dah. Okey. Yang ketiga pula, contoh hadis pula. Kan Nabi sebut apa? La nikah illa biwali. Nabi sebut tiada nikah yang sah kecuali dengan wali. Okey. Lafaz wali ialah mutlak. Maka hadis ini menunjukkan syarat kewujudan mana-mana wali nikah. Maksudnya wali ni umum. Jadi mana-mana wali yang ada boleh kan? Dia sebab mutlak. Dia tidak diikat. Dia tak ikat lah wali ayah saja ke, wali datuk ke, wali tu mesti abang ke, kan? Wali tu mesti anak adik lelaki ke, kan? Jadi lafaz tu apa? Mutlak. Dia tidak diikat. Tu saat kamu nak suruh kamu ingat tu. Bila sebut mutlak apa? Lafaz tu tidak diikat
dengan ayat ataupun perkataan yang lain. Kan? Muqayyad pula apa dia? Lafaz yang diikat. Sekarang kita akan belajar lah yang muqayyad tu, belajar mutlak tu. Okey. Namun begitu, jika ada dalil yang menunjukkan taqyid. Ni yang taqyid ni lah. Apa? Kita kata muqayyad tu. Taqyid ni maksudnya muqayyad lah. Ditentukan atau diikat dengan sifat, maka perlu mengambil kira sifat yang dikaitkan kepada lafaz mutlak tersebut. Maksudnya ada ayat Quran tu mutlak, kan? Dalam masa yang sama ada ayat Quran yang lain yang taqyid ataupun muqayyad, dia ikat pula. Jadi ayat apa? Ayat Quran yang mutlak tadi kita kena tafsirkan ikut yang muqayyad. Sebab dia ada pengikat dia. Yang tu tujuan belajar. Kita belajar usul fiqh ni. Kan nak bagi faham macam tu. Maksudnya macam mana sesuatu hukum yang para ulama letak, kan dia ada berdasarkan salah satu kaedah ni lah, kaedah usul fiqh ni. Okey. Mana tadi? Muqayyad tak masuk lagi lah. Dia terus contoh kat sini. Ustaz kan pernah baca lagi buku ni. Ustaz kamu kan silibus baru. Cuma dia nak lebih kurang macam silibus lama lah. Kan? Okey. Ni contoh dia bagi. Contoh lafaz mutlak yang ada dalil taqyid. Okey. Asal ada lafaz tu mutlak, kan? Dia tidak diikat, tapi ada dalil lain yang apa? Yang taqyid, yang ikat dia. Yang muqayyad dia. Okey. Okey, contoh dia. Firman Allah Taala, okey, berkaitan dengan ni, pembahagian itu adalah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Okey. Lafaz wasiyah, wasiat tadi, mutlak yang tidak dikaitkan sifat atau kadar tertentu. Namun terdapat dalil dalam hadis yang menetapkan kadar wasiat hanya kepada 1/3 sahaja. Okey. Dalam ayat Quran ni dia mutlak, kan? Maksudnya wasiat tu nak wasiat banyak mana? Tak ada, dia tak bagi tahu. Tak diikat. Kan? Tetapi ada dalil hadis. Nabi sebut as-sulus was-sulus kathir. Kan? Wasiat itu 1/3. Namun 1/3 itu banyak. Kan? Jadi kesimpulannya lafaz mutlak akan terpakai sehingga ada dalil yang menunjukkan taqyid yang menentukan sifat. Maksudnya perkataan wasiyah ke atas ni umum tadi terpakai. Tapi bila ada taqyid tadi, muqayyad tadi, ada lafaz yang muqayyad ni, jadi apa? Jadi kita kena pakai hak muqayyad lah. Maksudnya wasiat tadi dia tak boleh nak wasiat. Contoh meninggal, seorang lelaki dia nak meninggal, dia duk rasa dia sihat, dia sakit pun semua, dia pun buat wasiat. Dia kata dia nak bagi harta dia semua, nak wasiat tadi semua harta dia. Kan? Kalau pakai ayat Quran yang pertama boleh tak? Boleh lah sebab umum. Nak bagi banyak mana pun boleh. Tetapi bila ada muqayyad, ada hadis kat bawah, maksudnya apa? Wasiat dia tak boleh pakai lah. Maksudnya kalau nak bagi wasiat pun paling banyak apa? 1/3 saja. 2/3 lagi pada 2/3 lagi mungkin kena pakai faraid lah, bahagi harta ke anak-anak dia, adik-beradik dia, kan. Itulah maksud dia lafaz mutlak yang ada dalil taqyid. Jadi kalau naik soalan, kalau naik kataan ni je, ayat Quran ni je, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Ni apa jawapan kamu? Mutlak lah. Lafaz dia pada lafaz mutlak. Tapi kalau dia bagi pula as-sulus was-sulusu katsir, yang ni barulah muqayyad. Dia ikat dengan 1/3. Okey. Okey, tu habis apa dia? Mutlak. Kan Ustaz lajukan ni. Lagi kalau tak ni kamu tanya soalan lah, kan? Kalau tak jelas. Ustaz cuba lajukan dengan kamu pun kena fokus lah. Okey. Okey, tu mutlak. Okey, umum. Bukan umum lah, dia lafaz khusus, kan, tapi dia tidak diikat. Tu tadi mutlak. Okey. Muqayyad pula lawan dia. Dari segi bahasa apa dia? Yang terikat. Yang terikat. Istilah dia lafaz yang menunjukkan satu perkara yang tidak tertentu dalam jenisnya, tetapi dikaitkan sifat yang mengikat dia.
Ni kamu ingat yang hujung-hujung ni lah beza dia sangat. Kalau muqayyad dia apa? Sifat yang mengikat. Kalau mutlak, sifat yang tidak mengikat. Kadang-kadang mungkin juga dia naik soalan apa? Naik soalan kita kata isi tempat kosong ke, yang dia bagi pilihan jawapan ke. Kadang-kadang mungkin dia bagi takrif. Kan dia kata okey, maksud muqayyad ialah dia pun bagi, lepas tu dia buat tempat kosong. Kan kamu nak kena pilih lah, mengikat ke tidak mengikat. Jadi bila sebut muqayyad je kamu ingatlah sifat yang mengikat. Kalau mutlak, sifat yang tidak mengikat. Itu yang beza paling simple lah untuk kamu ingat. Kan muqayyad tu sendiri maksud dia ikat. Kan? Kataan bahasa Arab muqayyad tu sendiri maksud dia terikat. Jadi kamu ingat lah kataan tu. Kan mutlak pula tidak terikat. Lawan dia. Senang je. Okay? Atau lafaz yang menunjukkan satu perkara yang ditentukan dengan sifat dia. Satu lafaz yang menunjukkan satu perkara yang ditentukan dengan sifat dia. Maksudnya dia ada sifat, dia ada terikat. Itu maksud dia lah. Okay, contoh dia. Tadi contoh tadi mutlak kita bagi rajulun je lah, lelaki je. Kalau mutlak, muqayyad, rajulun mu'minun. Lelaki yang beriman. Kan? Rijalun mu'minun. Lelaki-lelaki yang beriman. Okay. Imra'atun afifah. Nisa'un afaif. Kan maksudnya dia ada sifat khusus dia lah. Kan lafaz-lafaz ini khusus dari aspek jenisnya. Kan lelaki, perempuan, kan. Okay. Dia khusus dah. Lelaki pun khusus juga sebab dia tak masuk dengan perempuan. Kan. Namun diikat dengan sifat yang mengurangkan rangkumannya kepada yang lain. Maksudnya lelaki tu lelaki yang mana? Lelaki yang beriman saja. Kan. Pada asalnya lafaz tersebut ialah mutlak, namun dimasuki taqyid sifat tertentu yang telah menjadikannya muqayyad. Okey. Kan asal dia pada rajulun, kan rajulun pada mutlak. Kan bila masuk kataan mukmin dia jadi muqayyad. Itu yang dia kata ni. Okey, lafaz tersebut ialah mutlak, namun dimasuki taqyid. Taqyid tu yang muqayyad itulah, kan sifat tertentu, sifat pengikat tu yang telah menjadikannya muqayyad. Jadi apa ingatlah, rajulun mutlak, rajulun mu'minun muqayyad. Kan? Itu contoh dia. Okey, kita pergi lagi nanti, itu contoh umum ni lah, kita ambil Al-Quran lah. Okey, hukum lafaz muqayyad. Okey, pertama hukum dia. Hukum makna muqayyad adalah terpakai apabila sesuatu lafaz datang secara muqayyad, terikat dalam satu ayat Al-Quran atau hadis selagi tiada dalil yang menunjukkan terbatalnya keterikatan tersebut. Kan? Maksudnya bila ada lafaz muqayyad, kita kena pakailah. Lafaz mutlak tak pakai. Kan? Contoh macam saya kata lelaki tadi lah. Lelaki, maksudnya lelaki ni umum lah kan. Kan? Ya. Okey, bila sebut apa? Kita kata lelaki. Okey. Lepas tu bila disebut balik lelaki yang beriman. Maksudnya lelaki tadi yang umum tadi, bukan umum lah, yang mutlak tadi tak terpakai lah. Maksudnya kita kena tengok lelaki yang beriman. Okey. Okey. Contoh dia, contoh Al-Quran. Okay. Kataan apa dia ni? Dalam surah Al-Mujadalah. Okay, ayat 4. Faman lam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Okay. Maka sesiapa yang tidak dapat memerdekakan hamba, maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Okay. Berpuasa 2 bulan, fasiyamu syahrain dalam ayat ini telah diikat dengan sifat berturut-turut, iaitu mutatabi'ain. Maka tidak cukup berpuasa untuk kafarah zihar secara selang-seli. Okey. Ayat ni kalau sebut fasiyamu syahrain saja, ni mutlak lah. Puasa 2 bulan. Maksudnya apa? Kita boleh puasa bulan Muharram,
nanti mula puasa Muharram, Safar, Rabiul Awal, kita puasa Rabiul Awal pula. Lepas tu nanti kalau orang tak adan, dia puasa Muharram, lepas tu dia puasa pula Zulqaidah ke. Kan, sebab apa? Puasa 2 bulan. Tetapi dia ada perkataan mutatabi'ain. Okay, mutatabi'ain ni maksud dia apa? Dia diikat apa? Berturut-turut. Maksudnya kalau nak puasa 2 bulan je lah. Bulan Muharram, bulan Safar. Kan? Kalau bulan apa? Zulqaidah, Zulhijjah. Kan? Maksudnya dia kena berturutan. Jadi mutatabi'ain tu apa? Yang itulah lafaz muqayyad. Diikat. Kan, puasa 2 bulan mutlak lah. Kan, 2 bulan bila-bila boleh, tak selang-seli, tak apa. Tak berturutan, tak apa. Tapi bila ayat Quran kata mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Maksudnya apa? Tak boleh selang lah. Kan, kena puasa Muharram, Safar. Kalau puasa Safar, kena puasa Rabiul Awal. Kalau puasa Rabiul Awal, kena puasa Rabiul Akhir. Maksudnya dia kena kembang 2 bulan tu. Okay. Ni contoh apa? Contoh muqayyad. Macam mana nak ingat? Kena ingat lah. Ingat je kata ayat ni. Fasiyamu syahrain mutatabi'ain. Lepas tu ingat makna dia. Puasa 2 bulan berturut-turut. Okay. Mutatabi'ain tu lah kita panggil apa? Taqyid tadi. Muqayyad tadi. Okay. Okay, contoh yang kedua. Pengharaman darah. Okay. Illa an yakuna maitatan aw daman masfuha. Kecuali jika makanan itu bangkai, darah yang mengalir atau darah yang mengalir. Okey. Dalam ayat ini darah daman yang diharamkan telah diikat dengan sifat mengalir, masfuha. Okey. Darah yang tidak mengalir seperti limpa dan hati tidak diharamkan. Kan? Sebab dia ada ayat Quran lain. Hurrimat alaikumul maitatu waddam. Dalam surah Al-Ma'idah. Allah Ta'ala kata diharamkan ke atas kamu bangkai dan darah. Darah tu pada mutlak lah. Kita tahu darah kan? Okey. Dalam ayat Quran ni dan surah Al-An'am pula Allah Ta'ala sebut daman masfuha. Yang diharamkan tu apa? Darah yang mengalir. Kan? Saya tak bisa sebut dah kamu. Contoh kita sembelih baru ni korban kan. Sembelih lembu kan. Terpancut darah tu. Darah terpancut daripada leher dia tu kan bila sembelih kan. Darah tu yang tak boleh makan tu. Yang mengalir tu. Okay. Ada pun darah yang memang beku dalam organ ataupun dalam badan lembu seperti limpa, hati, itu pun asal daripada darah tu. Tapi hak tu apa? Hak tu boleh makan. Sebab apa? Sebab yang Allah Ta'ala haramkan darah yang mengalir. Daman masfuha. Sarap dia. Okay? Jadi darah daman tadi mutlak. Masfuha tu muqayyad. Masfuha tu muqayyad. Itu yang jadi lafaz ni, lafaz muqayyad. Jadi kamu ingatlah muqayyad punya contoh. Fasiyamu syahrain mutatabi'ain. Lepas tu dia daman masfuha. Senang ni kan. Ni baca banyak kali boleh ingatlah, kena hafal. Kan bukannya panjang ayat tak hafal pun. Sebab dia akan bagi. Cuma kamu ingat ayat tu duduk kat mana? Kan ayat tu duduk kat mana? Okey. Okey, setakat tu 99 minit dah, sat. Aida, boleh Aida? Boleh faham tak Aida? Boleh Ustaz. Boleh Aida? Boleh Boleh. Ada soalan tak? Tak ada Ustaz. Boleh? Boleh ada soalan kan? Boleh tak ada soalan? Boleh tak ada soalan. Boleh tak ada soalan. Boleh tak ada soalan. Okey, kita terus sikit. Okey. Mana ni? Banyak lagi tak? Allah banyak lah. Tak apalah, kita buat setakat indah lah. Nanti kalau apa-apa pun maklum Ustaz lah. Kalau cikgu dah nak buat kelas ke, beritahu. Kita stop lah, nanti sambung kemudian. Okey, contoh apa ni? Kritikan. Contoh kritikan. Betul ya kritikan? Keterikatan. Ya Allah, Ustaz pun tak tahu nak baca. Contoh keterikatan sesuatu lafaz dengan sifat
dengan sifat apa ni? Tidak terpakai. Sifat diabaikan. Dengan sifat diabaikan, tidak terpakai maksudnya. Okey, tak apa, kita tengok contoh dia. Tajuk dia pun mengelirukan. Kan? Contoh keterikatan sesuatu lafaz dengan sifat diabaikan, tidak terpakai. Okey. Firman Allah mengenai pengharaman anak tiri. Pengharaman apa ni? Pengharaman dari segi ni lah, kahwin lah. Maksudnya mahram, kan? Mahram tu maksudnya orang yang diharamkan menikah dengan kita, kan? Itu maksudnya pengharaman anak tiri ni. Okey. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihin. Okey. Dan anak-anak tiri perempuan yang dalam pemeliharaan kamu daripada isteri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campuri mereka dan kamu telah menceraikan mereka. Yang belum campuri mereka. Okey, maksudnya belum yang kamu telah ceraikan. Okey. Hak ni Ustaz bagi contoh tadi. Kalau kamu ingat tadi yang contoh kita bagi apa? Mak mertua, kan? Mak mertua. Macam mana dapat mak mertua? Okey, contoh macam inilah. Seorang lelaki, okey, dia kahwin dengan seorang perempuan. Ali lah. Ali kahwin dengan siapa? Kahwin dengan Maryam. Okey, Ali kahwin dengan Maryam. Kan macam Ustaz cerita tadi lah. Bila kahwin, macam mana atau malam tu bergaduh, tak ada nak tidur, tak ada nak campuri pun, tak ada nak bersetubuh pun. Ali tadi ceraikan siapa nama tadi? Lupa dah. Maryam tadi. Kan? Okey, bila cerai tadi, habislah cerai tu lah. Sebab belum setubuhi, dia tak ada lah. Tak boleh rujuk. Dia tak ada iddah. Kan, orang panggil apa? Janda berhias. Orang Melayu panggil istilah dia. Maksudnya perempuan tu esok dia boleh menikah dengan orang lain dah. Dan kalau tadi bekas suami nak menikah dengan dia, kena akad nikah baru, mas kahwin baru lah. Sebab dia tak ada apa? Sebab dia tak tidur lagi dengan suami dia. Kan, dia tidak bersetubuh lagi dengan suami dia. Jadi dia tak ada iddah. Okey, itu satulah. Okey, yang kedua apa dia? Mak mertua tadi. Kan? Bila nikah je mak mertua tadi terus jadi mak mertua kita. Maksudnya kalau mai lepas tu walaupun kita dah cerai dengan anak dia, kita mai rumah dia, kan maksudnya apa? Perempuan tadi, mak mertua kita tadi, dia tetap mak mertua kita sampai bila-bila. Maksudnya kita tak boleh menikah dengan mak bekas isteri kita tadi. Kan? Maksudnya Ali tadi, dia tak boleh menikah dengan mak kepada Maryam tadi walaupun dah cerai dengan Maryam. Walaupun tak sempat setubuhi Maryam pun. Okey, tu yang pertama. Okey. Anak tiri, dia lain. Anak tiri ni berbeza. Kan? Contoh kata, ni Ali dengan Maryam juga. Kita ambil nama lain lah. Saya kamu confuse lah. Ahmad pula. Ahmad menikah dengan P.A. Kan? Ahmad menikah dengan P.A. P.A. ni ada anak perempuan seorang. Okey. Anak perempuan seorang. Ni dia. Anak perempuan ni hasil dia menikah dulu. Dia menikah dah dulu. Dia bercerai, dia ada anak seorang. Kan? Okey, bila Ahmad ni menikah dengan P.A. tadi, Ahmad tadi, kan, maksudnya bila menikah, dia ada anak tiri lah. Kan, anak kepada P.A. tadi adalah anak tiri dia. Okey, apa syarat dia? Syarat dia, maksudnya nak jadi anak tiri tadi dah, nikah tak cukup. Maksudnya kena setubuhi dulu. Maksudnya Ahmad tadi bila menikah dengan P.A., bila waktu malam dia setubuhi P.A., okey, barulah anak P.A. tu jadi anak tiri dia. Kan, dia boleh jadi macam ni tau. Contoh saya bagi. Ahmad tu menikah dengan P.A. Menikah, ya Allah, tengok. Berkenan lah kat anak P.A. ni. Kan, lawa pada mak dia lagi. Kan. Jadi belum sempat dia setubuhi, dia cerai terus P.A. Bila cerai terus, boleh. Lepas tu boleh dah dia nak menikah dengan, kita kata, anak kepada P.A. tadi. Boleh, sebab dia tak jadi lagi anak tiri. Sebab apa? Sebab syarat dia mesti setubuhi. Tu beza dengan mak mertua. Ustaz nak bagi, sebab tu Ustaz cerita mak mertua tadi. Nak bagi kau beza kan. Kalau menikah, kalau mak mertua, dia tak syarat setubuhi. Tapi kalau menikah dengan seorang perempuan, dia ada anak, kan? Maksudnya anak tiri lah.
dia syarat dia mesti kena setubuhi mak dia dulu. Barulah anak tadi jadi anak tiri. Maksudnya bila jadi anak tiri, jadi anak tiri selama-lamanya lah. Maksudnya kita tak boleh kahwin dengan anak tiri tadi. Mahram, dia jadi mahram kita lah. Tu dari segi ni. Okey. Jadi tu ayat Quran ni ceritalah. Kita tengok uraian dia sebelah. Ada uraian ke ni? Saya tak jelas apa tanya lah. Okey, ni dia punya uraian dia. Okey, Ustaz dah cerita panjang lah tadi. Jadi mudah kamu nak faham lah. Okey, dalam ayat ini keterikatan anak-anak tiri dengan sifat fi hujurikum. Kan, yang dalam pemeliharaan kamu adalah diabaikan, tidak diambil kira berdasarkan amalan kebiasaan dalam masyarakat. Okey, kita baca dulu lah. Hal ini berdasarkan dalil yang difahami daripada sambungan ayat tersebut, iaitu Allah menjelaskan keadaan halal berkahwin hanya dengan menafikan sifat kedua, allati dakhaltum bihin. Fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum. Tetapi jika kamu belum campuri mereka dan kamu telah menceraikan mereka, maka tidaklah salah kamu menikahinya. Okay. Namun begitu sifat pertama, iaitu fi hujurikum, tidak dinyatakan langsung ketika menjelaskan keadaan halal berkahwin. Kesimpulannya, makna muqayyad terpakai sehinggalah ada dalil lain yang menunjukkan keterikatannya dengan sifat tersebut diabaikan. Okay. Maksudnya anak tiri tadi, kan, dia jadi anak tiri kepada lelaki tadi ni, yang kita cerita Ahmad dengan P.O. tadi ni. Okay. Dia jadi anak tiri tu bukan sebab fi hujurikum tu, dalam pemeliharaan kamu. Maksudnya bila dah kahwin dengan mak dia, maksudnya mestilah kita jaga anak tiri kan. Ada anak kepada isteri kita, dia macam nak macam anak kita jugalah kan, sebab kita jaga dia juga kan. Okey, jadi tak terpakai. Sebab apa? Sebab ada syarat yang ayat Quran sebut lepas itulah, ada allati dakhaltum bihin. Maksudnya apa? Dakhal ni dukhul lah. Dukhul ni maksudnya apa? Setubuh lah. Maksudnya nak jadi anak tiri tadi yang diharamkan tadi, dia diikat dengan syarat apa? Syarat setubuhi mak dia. Barulah anak tiri tadi jadi mahram. Itu yang dia nak cerita panjang. Yang tu je nak ceritanya. Ustaz dah cerita pun tak saat ni. Okey, ada soalan tak sekat tu? Kita 9.18 dah ni. Ada cikgu respon apa buat kelas tak? Tak ada? Syakirul ada Syakirul? Ada Ustaz. Boleh terus Ustaz sebab tak ada cikgu respon lagi. Tak ada lagi. Okey, tengok contoh dia. Contoh lagi dia bagi dah. Tak sah contoh yang kamu ingat dah ni. Okey, isu anak tiri tadi. Okey, lepas tu dia merahkan perkataan fi hujurikum dengan allati dakhaltum bihin. Dakhal ni masuk kan. Masuk ni pada masuk ni maksudnya kalau bahasa kalau nak bagi hampa ingat lah, dakhal dukhul ni maksudnya masuk ni maksudnya kemaluan lelaki masuk pada kemaluan perempuan lah. Maksudnya setubuh lah. Dia punya istilah bahasa Arab panggil. Kalau kita ngaji kitab fiqh, kalau sebut dukhul ni cerita bab nikah, dukhul ni maksudnya setubuh lah. Kalau kita cerita dukhul masuk dalam kelas, tu kelas lah kan. Jadi kena tengok dakhala tu masuk, kena tengok bab apa yang kita belajar lah. Okey. Contoh lagi. At'im at-tullab. Kan? Berikan makanan kepada semua murid. Okey. Arahan ini dapat dilakukan hanya dengan memberi makanan kepada semua murid kerana at-tullab merupakan lafaz am. Okey. At'im taliban. Berikan makanan kepada seorang murid. Boleh memberi makanan kepada sesiapa sahaja, sama ada Ali sahaja, Umar sahaja atau orang lain. Maksudnya setiap orang yang merupakan murid boleh diberi makanan kerana taliban merupakan lafaz mutlak. Ni dia bagi contoh apa beza am dengan mutlak. Kan? Kalau am bagi makan kat semua pelajar, at-tullab kan, jamak kan, at-tullab jamak. Maksudnya siapa-siapa semua.
Semua murid. Kalau kita kata bagilah makan makanan apa? At'im at-tullab. Bagi makan dekat semua pelajar. Kalau semua pelajar Syekh Ahmad semua Syekh Ahmad lah. Semua pelajar Syekh Ahmad. Okey. Berbeza dengan at'im taliban. Bagi makan dekat seorang pelajar lelaki. Tapi dia tak jadi muqayyad lagi. Dia jadi mutlak. Dia nak bagi beza, nak bagi kita nampak beza am dengan mutlak. Kan? Kalau apa? Kalau nak bagi muqayyad, nak tambah lagi lah taliban mu'minan contoh. Pelajar ataupun musliman. Bagi makan kepada seorang pelajar lelaki yang muslim, yang Islam. Itu jadi muqayyad. Kalau taliban saja jadi mutlak. Maksudnya seorang pelajar lah, siapa? Ali ke, Umar ke, kan? Dia tak sebut. Okey, dia umum, dia taklah khusus betul, dia mutlak. Okey, yang kedua pula. Ustaz terlangkau mana ni? Ustaz terlangkau ni asal. Oh, sini sebenarnya kan, Ustaz terlajak. Okey, kita ambil kat sini baliklah. Analisis perbezaan lafaz. Okey, ni nak cerita beza lafaz sebenarnya. Okey, am dengan mutlak. Ni baru nampak Ustaz tak rasa pergi muka surat sebelah dah. Okey. Lafaz ni dari segi maksud dia lah. Okey, ni beza dari segi am dengan mutlak. Maksudnya bila ada tajuk ni akan ada soalan lah. Kamu kena bezakan dengan bab satu lah. Kan bab satu kita mengaji am dengan khas. Bab dua pula mutlak muqayyad. Tapi bila belajar dua bab ni, dia ada apa? Dia ada perbezaan antara lafaz am dan mutlak. Okey, lafaz am bermaksud umum, meliputi semua juzuk daripada makna lafaz tersebut. Contohnya lafaz ar-rajulu menunjukkan semua lelaki tanpa ada had bilangan. Tak ada had bilangan. Makna keumuman la'am disebut sebagai umum asyumul. Ni istilah dia lah. Okey. Mutlak pula, lafaz mutlak menunjukkan hakikat. Sebagai contoh perkataan rajulun. Menunjukkan hakikat lelaki. Ni kalau bahasa Arab dia bezalah am ar-rajulu. Ada alif lam. Kalau mutlak dia tak ada alif lam. Dia isim nakirah. Kalau am ma'rifah. Kamu belajar bahasa Arab kan? Okey. Makna keumuman mutlak disebut sebagai umumul badal. Jadi boleh je soalan dia buat. Dia kata umumus syumul tu apa? Jawapan dia am. Umumul badal tu apa? Mutlak. Kan? Sebab tu kamu ni kena kawan rapat dengan buku teks. Kan? Buku teks ni memang soalan akan dibuat berdasarkan buku teks. Okey, tadi yang kedua dah at'im kita cerita dah. Okey, yang ketiga. Huruf al-istisna. Istisna ni illa tu lah. Kataan yang paling mudah kita ingat illa. Kan? La ilaha illallah. Kan? La tu nafi. Illa al-istisna. Kan? La ilaha, la tu an-nafi. Nafi lah kita panggil bahasa Arab dia. Illallah. Kan? Illa tu al-istisna. Okey, pengecualian. Huruf istisna pengecualian boleh digunakan pada lafaz am. Okey. Contoh dia wal asri innal insana fi khusr. Kan? Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Okey. Illa apa dia? Kecuali. Maksudnya lafaz awal tadi maksudnya semua rugi, semua manusia rugi. Lepas tu baru Allah Ta'ala kecualikan orang-orang yang beriman, beramal soleh, ajak kepada kebenaran, ajak dengan kesabaran. Kan? Okay. Yang untuk mutlak pula, huruf istisna tidak boleh digunakan pada lafaz mutlak. Ingat maksudnya istisna, lafaz am boleh guna. Istisna, illa tadi. Kalau mutlak, tak boleh guna. Okay. Contoh dia apabila disebut inna insanan khasirun, maka tidak boleh menyatakan inna insanan khasirun illa insanan. Maksudnya dia tak boleh lah. Kan? Jadi apa ingat ni, kalau boleh ingat contoh ni hebat lah kan. Maksudnya ingatlah kalau apa? Istisna lafaz am boleh boleh digunakan. Untuk mutlak
lafaz huruf istisna tidak boleh digunakan. Hak tu pun cukup daripada Ustaz. Kan kalau boleh ingat ayat Quran ni kira hebat semua kan. Okey. Hukum kemudian am lah dari segi hukum dia. Hukum am akan tercapai apabila dilaksanakan semua juzuk lafaz am yang dinyatakan dalam nas. Contohnya apabila disebut dalam hadis Nabi la darar wala dirar. Tidak ada mudarat dan tidak boleh memudaratkan. Lafaz darar menunjukkan umum, mencakupi semua jenis mudarat, iaitu darar hendaklah dijauhi. Kan ni contoh perkataan apa? Am. Maksudnya semua mudarat lah. Kan? Semua mudarat. Mungkin mudarat dari segi dari segi jalan raya, mudarat dari segi makanan, minuman, mudarat dari segi apa-apalah. Kan apa-apa aja sebab dia umum. Okey, umum. Ada pun mutlak pula, hukum mutlak yang diperintah tidak menunjukkan maksud maksud mencakupi semua juzuk yang termasuk di bawah makna lafaz tersebut. Okey, contoh daripada innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina. Ni contoh dia hukum mutlak ni yang diperintahkan tidak menunjukkan maksud mencakupi semua juzuk yang termasuk di bawah makna lafaz tersebut. Kamu nak mudah ni ingat perkataan apa? Ada perkataan Baqarah ni lah. Okey. Maksudnya dia tak detailkan lagi. Mutlak dia diumum kalau ikat lagi dia jadi muqayyad pula. Jadi ini contoh kita kata analisis maksudnya perbezaan. Ya. Maaf Ustaz, cikgu dah bagi ni apa ni? Ada link dah. Okey, ada link sana. Lafaz mutlak ada sikit lah ni. Nanti kita sambung lah. Kamu ingatlah ni sambung muka surat awal ni. 106. Kamu tanda sikit. Bakat-bakat tanda muka surat 106. Nanti sebelum kita masuk tajuk baru nanti kelas yang seterusnya, nanti kita masuk dulu yang ni lah. Kamu kena ingat Ustaz lah surat 106. Okey, tak apalah macam tu. Macam biasalah kamu buat dalam modul tu, buat latihan dalam modul. Okey, siapkan yang tu lah. Nanti untuk kelas seterusnya nanti Ustaz maklum balik. Kita ada 2 kelas lagi kan seminggu ni. Ya. Saya punya yang borang PBD tu kan, kalau tak ambil 4 pagi ni pun boleh kan? Yang borang PBD tu. Okey. Kan patutnya ikut masa dia hari ni kan? Okey. Tapi mak saya dia tak dapat nak ambil. So kalau